alternatif untuk menabung, simpanan, pembiayaan dan sebagainya. Tapi antara yang saya muskil lah, tak ada seorang pun yang menyebut tentang pinjaman personal ataupun koperasi. Dan di sini untuk saya alternatif koperasi ini sememangnya sesuatu yang tidak boleh letak tepi, terutamanya untuk mereka yang mempunyai kesukaran untuk mendapat pinjaman dari bank atau mungkin ada isu dengan Sikris atau Sitos dan sebagainya. Jadi sebagai alternatif pembiayaan, terutamanya di masa-masa di mana gig ekonomi semakin bercambah, di mana arah tuju kita untuk kita mengembangkan bisnes kita atau mungkin kita perlukan simpanan untuk menyelesaikan hutang. Jadi semua ini kita berdiskusi dengan Tuan Haji Muhammad Roslan Muhammad Saludin yang merupakan ahli Majlis Penasihat Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih tak bila kita tengok orang cerita-cerita macam tu tapi tak tahu satu orang pun yang sebut perkataan koperasi. Adakah mungkin untuk saya lah dengan family saya dan sebagainya, kalau cerita pasal koperasi ni selalunya itu kena potong gaji tu, itu selalunya pejabat awam, government servant saja. Jadi adakah ini satu persepsi yang salah atau mungkin orang tak cakna langsung? Pendapat Tuan Haji? Mungkin ini satu keadaan di mana kita belum terdedah dengan begitu mendalam apa konsep koperasi yang sebenar dan bagaimana ianya sangat sesuai dalam environment kita di Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan orang Islam dan orang Melayu lah. Kerana kalau ditengok kepada sejarah koperasi ni dikatakan bermula di Eropah, betul lah, dari segi apa yang diriwayatkan dalam history of cooperative movement ni memang berasal selepas revolusi perindustrian di Eropah dan unions khususnya di England. Tapi sebenarnya sejarah koperasi lebih jauh daripada itu, kerana saya melihat kepada seruan agama kita yang membentuk fitrah kita supaya kita berjemaah. Dalam solat pun dikatakan rapatkan saf, susun barisan. Kemudian ada juga surah yang khusus yang berkaitan dengan as-saf, yang berkaitan dengan bagaimana kita nak menyusun, kenapa disusun, kenapa dirapatkan bau, sebagainya. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya koperasi itu telah didedahkan melalui Islam, tetapi kita tidak innovate, kita tidak amalkan ataupun kita tidak tafsirkan mengikut bagaimana kita boleh menjiwainya dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Kita kasih settle kat sini Tuan Haji. Apakah maksud koperasi yang sebenarnya buat manfaat penonton kita? Maksud koperasi ialah bagi saya jemaah, menjemaahkan sesuatu aktiviti untuk manfaat jemaah tersebut. Jadi itu yang basic lah. Tapi maknanya kalau nak didefinisikan secara akademik itu lain pentasnya. Tapi kita hari ini santai-santai aja katanya. Santai-santai aja, betul. Jadi kita tak, we don't go into, kita tidak pergi kepada specific definition. Tapi dalam konteks koperasi, sebab collective responsibility ataupun tanggungjawab bersama, sebab amanah, ia juga berkaitan penstrukturan pun. Maknanya kalau dulu konsep ta'awun ataupun kerjasama ni, termanya kerjasama ni sebenarnya koperasi. Kita dulu pernah dengar kutu. Betul. Jadi itu ada kita, form of koperasi juga lah. tapi tidak terstruktur, tidak dikawal selia, tidak ada kawal selia. Dan tiada amanah kadang-kadang. Jadi terdedah kepada manipulasi, terdedah kepada penipuan, scam dan sebagainya. Lebih-lebih lagi. Sebab itu dalam keadaan konteks hari ini kita beruntung berada di Malaysia kerana kita ada undang-undang, kita ada akta koperasi dan sebagainya yang ada Suruhanjaya Koperasi. Suruhanjaya Koperasi. Berapa banyak koperasi ada dekat Malaysia ni sebenarnya? Kalau saya mengikut pembacaan saya lah, dalam 15-16 ribu lebih kurang gitu. Ada banyak sebenarnya di luar sana sebenarnya. Ada banyak. Dan dia spread across ataupun bertebaran dalam berbagai industri. Jadi macam mana ia menjadi suatu alternatif kepada pembiayaan? Masakan kalau kita berasa terdesak, mungkin ada bil hospital atau mungkin bil kredit kad atau hutang yang harus dilunaskan dengan cepat, dan mungkin bank tidak memberikan kelulusan yang cepat ataupun tepat. Ini berbalik kepada matlamat koperasi ditubuhkan. Di antara lainnya ialah dia berkongsi. Maksudnya berkongsi apa juga masalah yang menimpa
ahlinya, maka koperasi itu akan membantu. Itu sebab saya kata tadi, collective responsibility itu satu hal. Tapi dalam keadaan seperti itu, ia membuat safety net. Ya, mewujudkan safety net. Sebab itu saya rasa dalam banyak industri yang pada hari ini sangat penting kita mengenengahkan koperasi ini sebagai alternatif kepada pembiayaan dalam konteks bukan biaya dapat pinjaman saja, tetapi biaya menimbulkan upaya untuk kita membantu sesama kita. Macam Tuan Haji kata tadi, macam kutu ni semua tiada struktur dan tiada kata terdedah kepada penipuan dan sebagainya. Jadi kawal selia. Betul, tak ada kawal selia. Jadi untuk kawal selia koperasi ni di Malaysia, siapa yang bertanggungjawab? Ya, dari segi struktur kerjaannya, yang kawalnya ialah Akta Koperasi. Dan yang mentadbirnya, menguruskan Akta Koperasi ini adalah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi kita ni dah sampai ke peringkat di mana kita dah agak matang lah. Agak matang kerana kita telah wujud banyak institusi yang boleh membantu dalam kita menyemarakkan orang kata sektor koperasi ini. Sehingga kan baru-baru ini kalau tak silap saya setahun lepas je. Tak silap kita telah pihak kerajaan telah menubuhkan sebuah universiti yang khusus untuk berkaitan dengan koperasi. Jadi itu universiti baru, lebih kurang 2 tahun lepas ya, kalau tak silap saya. Siapa yang seharusnya meminta pembiayaan daripada koperasi? Dia berdasarkan kepada keahliannya. Jadi siapa-siapa yang jadi ahli koperasi boleh memohon orang kata, tapi yang pentingnya ialah kita perlu menjadi ahli koperasi untuk mendapatkan kerjasama. Ya, kerjasama yang dimaksudkan dalam koperasi itu akan memberikan manfaat mengikut apa yang telah termaktub dalam dia punya Memorandum of Association. Memorandum of Association. Jadi maksudnya penubuhan dia tu berdasarkan apa, untuk tujuan apa. Kalau untuk pinjam-pinjaman, kebanyakannya pinjam-pinjaman lah. Ya, tetapi jadi dari segi faedahnya pula ataupun interest yang harus kita bayar, adakah ia lebih kurang, adakah ia sama dengan bank atau macam mana? Interest ni mungkin berbeza-beza lah. Tetapi ini pun dikawal oleh pihak kerajaan kerana dia tidak mahu juga pihak koperasi mendapat keuntungan yang lebih dan akhirnya memberi kesan kepada peminjam itu sendiri. Ya. Tetapi dalam konteks koperasi itu saya fikir mereka bukan ditubuhkan ataupun bukan not chartered ya, untuk menyusahkan ahli-ahli. Kalau tidak mereka akan... Kebanyakannya patuh syariah. Kebanyakannya patuh syariah. Itu yang bagus. Tapi itulah saya sebelum saya sampai ke studio tadi, saya melihatlah apakah yang penting. Dan saya lihat dalam satu posting oleh Guardian UK ya. Ya, ada 300 koperasi dalam dunia ni yang dimasukkan dalam senarai 300 tu. Hanya Malaysia satu-satunya negara Islam yang tersenarai. Itu pun salah satu bank yang agak terselah yang kita sedia maklum ya. Ya, bank rakyat lah saya sebut ya, tersenarai. Yang lain tu semua dalam 300 tu kita nombor 245. Dalam 300 tu semuanya daripada negara-negara yang maju. First world country, tersenarai dalam 300 tu. Kecuali Malaysia, kemudian Brazil dengan India. Jadi kita memang berpotensi ya. Kita memang berpotensi untuk kita pertingkatkan pelibatan masyarakat dalam koperasi. Khususnya bila kita bercakap pasal dinamisme ekonomi sekarang. Kalau kita kira ekosistem ekonomi yang sudah berubah kepada gig ekonomi seperti yang disebutkan tadi Tuan Anunas tadi. Yang gig ekonomi ni yang contohnya macam Grab driver, Foodpanda driver ni, delivery services ni. Mereka ini sebenarnya perlu kepada safety net, perlu kepada penggembelengan dan supaya cubalah kalau mereka menubuhkan koperasi. Tentu-tentu boleh buka workshop motor contohnya. Macam-macam yang boleh dijayakan
dalam konteks koperasi ini, apabila kerana manfaatnya nanti kemudian dipulangkan kepada mereka, mereka boleh repair motor murah, beli spare part murah, dapat perkhidmatan terbaik. Kemudian mereka juga dapat earnings ataupun pembiayaan daripada dividen yang mungkin dia sebab di antara pelaburan yang dikatakan sangat lumayan lah, ya, sangat lumayan di negara kita, kan, adalah daripada orang kata ni pelaburan di koperasi. Jadi satu idea yang bernas tu di sana, ya, untuk jadi saya fikir kita perlu lihat ini sebagai satu peluang. Dan kerana kita masih lagi orang kata ni banyak nak belajar, yang kita perlu explore. Kita perlu cari ruang-ruang di mana kita boleh memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan melalui kerjasama ataupun kooperatif ini. Soalan terakhir saya. So sebenarnya tak kira anda boleh wujudkan koperasi di taman-taman perumahan anda sendiri, atau dari segi pekerjaan, macam tuan cerita tadi, driver-driver Grab dan sebagainya dia boleh berkumpul dan untuk mencanakan sesuatu bisnes untuk manfaat mereka juga, ya. Berapa orang diperlukan untuk form satu koperasi? Basic sebab sekarang ni banyak insentif yang diberi oleh kerajaan dan juga ditetapkan oleh Suruhanjaya. Basic 5 orang kalau berkaitan dengan profesional dah boleh tubuh koperasi. Dalam keluarga pun begitu kalau tak silap saya. 5 orang keluarga kalau ada kaitan anak-beranak, saudara mara tu dah boleh 5 orang. Sebab menurut Akta Pindaan Rang Undang-Undang yang baru saja dibuat kepada Akta Koperasi 1993 ni, seramai 20 orang. Itu minima dia sebenarnya. 20 orang, Itu kalau yang umum lah. Tetapi kalau ia spesifik ataupun khas seperti keluarga, seperti profession, 5 orang dah cukup. 5 orang pun dah cukup. Itu kalau tak silap saya lah. Just check the fact lah. Tapi saya ingat apabila saya bercakap tu memang saya dah check the fact lah. Okey, yang pentingnya di luar sana kepada anda yang berkecimpung dalam gig economy, atau anda mempunyai kesusahan di dalam komuniti dan sebagainya, menubuhkan koperasi adalah satu cara yang paling penas untuk kita berukhuwah bersama-sama, kita gambling tenaga bersama-sama untuk kita menyelesaikan masalah ekonomi. Tapi amat tulus dan tegas, ia mesti dilakukan dengan hati yang murni, ya. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Roslan Muhammad Saludin yang merupakan ahli Majlis Penasihat Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Semoga teruskan dengan fisabilillah, Tuan Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Suatu alternatif di sana. Jadi kalau boleh kita lakukan sedikit research, ya, atau kita belajar-belajarlah sikit. Kalau boleh kita buat pencarian tentang Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Banyak yang kita boleh belajar ilmu daripada sana.